saya akan berkongsi sedikit perkongsian daripada kursus yang diperolehi daripada Rexham yang dihadiri secara online bersama dengan Cikgu Bibi. Okey, mungkin hari ini kita akan buat tajuk dia Digital Tools, iaitu peralatan yang kita gunakan dalam mentaksir. Okey, so saya mulakan presentation sekarang. Okey, apa itu alat digital dalam pentaksiran? Okay, kalau kita diberi dua pilihan seperti ini, satu komputer dan satu lagi ialah buku, mana satu yang kita akan pilih? Untuk mudah memang kita akan pilih komputer. Okey, saya pilih komputer. Kita dapat analisis kita mudah perolehi. Okey. Kalau PDPR guna komputer, kalau PDPC dalam kelas guna buku. Okey, itu kebanyakannya macam kita lebih suka gunakan buku. Padahal sebenarnya kalau kita gunakan komputer, kita boleh menarik lebih ramai murid untuk menghadiri kelas kita. Sama ada kalau macam PDPR memanglah kita tetap guna komputer. Tapi dalam kelas kalau kita gunakan pelbagai kaedah lain tentu akan jadi lebih menarik. Okey, jadi sebenarnya komputer adalah pilihan bagi bahagian ini. Okey, objektif yang kita hendak capai, yang pertamanya, okey, kita peka dengan trend semasa dalam teknik pentaksiran yang menggunakan sumber web dan pentaksiran digital. Okay, objektif yang kedua, selepas kita habis slot ini, memperoleh pengetahuan ataupun kemahiran dalam mengakses sumber laman web bagi pentaksiran alternatif. Okay, seterusnya, mengaplikasikan kaedah pentaksiran dan peralatan digital yang sesuai untuk pentaksiran, dan seterusnya menggunakan peralatan digital untuk membina peta konsep, rubrik, senarai semak data, kuis untuk menilai pembelajaran sains rendah melalui pelbagai pendekatan pedagogi. Okay, ini antara yang kita akan pelajari untuk hari ini. Yang pertamanya, Socrative, Mentimeter, Rubista, Padlet, Jamboard dan ConceptMed. Dan jika kita ada masa, saya akan sentuh sedikit mengenai Telegram. Okay, so apa itu? Okay, ini Socrative. Okay, kita gunakan Socrative untuk membina kuis, untuk mengumpulkan maklum balas dan kita boleh ekspor kepada Excel. Jadi kita boleh dapatkan data murid nanti daripada keputusan yang dia buat daripada hasil tu, dan kita boleh menilai murid dari sini. Dan sebagai exit ticket. Exit ticket ni macam kita terus menilai kita punya PDPC pada hari tersebut dengan cepat. Dan seterusnya guru dapat membuat penilaian melalui jawapan pendek. Okey, ini Socrative. Kita akan masuk pada Socrative terus. Okey, semua nampak skrin saya tak? Sekarang kita ada dekat Socrative. Ada. Okey, jelas. Okey, ini sebab saya dah bina akaun. Jadi akaun saya bernombor C4R. Tolong ingatkan ya nombor ni sebab kita akan gunakan C4RX67S. Okey, bagaimana kita hendak membina kuis? Okey, kita ada pelbagai pilihan di sini. Kita ada launch, kita ada quizzes, kita ada rooms, kita ada report dan kita ada Nampak. Okey, nampak Okey, kita sekarang belajar untuk membina kuis dahulu. Okey, bagaimana kita nak membina kuis? Kita boleh juga search apa yang kita telah buat. Tapi hari ini kita akan cuba belajar untuk membina kuis dahulu. Okay, mula-mula tekan add quiz. Okay, kalau cikgu ada, lepas ni kita boleh buat sama-sama. Okay, add quiz. Kat sini kita create new. Okay, kita boleh namakan kuis kita. Okay, katakan hari ni kita letak tajuk ELC Maths Science. Ini contoh saja, terpulang pada cikgu-cikgu. Kemudian kita boleh teruskan dengan add question to get started. Okay, di sini kita ada 3 pilihan soalan. Yang pertama multiple choice, seterusnya true or false, dan seterusnya ialah short answer. Okay, jadi kita boleh pilih
Katakan kita nak multiple choice dahulu. Okay, jadi semua telah siap, kita tinggal type soalan sahaja. Okay, cuma di sini kita tak boleh tambahkan image. Kenapa kita tak boleh tambahkan image? Sebab ini free. Kalau kita beli dia punya perisian ni, kita boleh tambahkan image. Tapi sebab ni kita ambil yang free kan, jadi kita tak boleh letakkan image. Okay, tapi kalau katakan kita bersungguh nak buat, kita boleh je beli. Okay, jadi kita boleh type soalan kat sini. Okay, contohnya soalannya, okay, sebab sekarang saya berkisah tentang sains, saya cuma masukkan soalan sains dan soalan matematik juga. Okay, kita cuba contoh soalan. Okay, apakah ciri-ciri haiwan mamalia? Okay, apa dia? Kita boleh letak, okay, katalah berbulu ni, saya letak contoh lagi. Bertelur. Berdarah panas. Berdarah panas. Sebab kita nak satu jawapan saja yang betul. Jadi yang lain kena letak salah. Betul. Okey, lagi. Bertelur. Okey. Jadi saya sampai memberikan idea. Mamalia. 4 kaki ke? Mempunyai sisik. Okey, terima kasih. Bersisik. Beranak. Beranak. Last sekali dia. Beranak bertelur. Beranak mamalia dah bertelur. Beranak. Okey, katakan berkaki dua. Okey, contoh. Okey, dekat sini kita boleh pilih apa jawapan dekat sini. Tak ada jawapan. Jawapan tak ada. Kabur. Tak ada jawapan. Okey, so kalau salah kita semak balik. Okey, agak kita nak tukar yang mana? Okey, katakan saya nak ambil yang ni. Berbulu tukar. Beranak. Melahirkan Pada anak. beranak. Okey, jadi sekarang jawapan kita ialah Beranak. beranak. Kita tikkan dekat sini. Lepas tu kita boleh tambah lagi kalau kita nak jawapan ataupun kita boleh terus tambah lagi soalan. Kita nak ambil true or false pula. Okey, tadi soalan pertama dah selesai. Ke soalan kedua. Okay, katakan kita letak soalan. Haiwan reptilia bertelur, true or false? Okay, jawapannya ialah true. Jadi kita pilihkan dekat sini. Okay, sebab ini ialah untuk percubaan saja. Jadi kita buat contoh dua soalan saja. Okay, bila kita dah siap, terus save and exit. Dan kita dah simpan ni ialah kita. Sekarang macam mana kita nak launch kepada murid-murid kita di dalam kelas. Okay, kita boleh pilih launch. Tapi sebelum tu, kalau boleh saya nak minta cikgu-cikgu masuk ke dalam Socrative tapi sebagai student login. Okay, saya boleh tunjukkan sekejap di sini. Pilih student, Socrative student. Okay, jadi login sebagai student, masuk ke sini. Okay, masukkan room name yang saya berikan tadi, C4RX67S. Okay, lepas tu ikut arahan yang seterusnya. Okay, dah masukkan tadi. Saya harap cikgu dah cuba. Ulang balik. Tadi apa? SIM 4? SIM4 RX Ada dalam grup. S. Okey, terima kasih yang tolong tuliskan dalam grup. Gambar tu. Okey, lepas tu join, lepas masukkan nama. Okey, sekarang dekat sini saya punya tugas sebagai guru pula kena tekan launch. Okey, launch. Tulis yang kita dah pilih tadi. Okey, jadi sekarang ini ialah yang kita pilih, PLC Math Science. Okay, seterusnya tekan next. Okay, kat sini saya nak instant feedback. Okay, dan saya terus start.
Okey, saya harap cikgu-cikgu sekarang apa yang dah ada di paparan cikgu-cikgu sekarang selepas cikgu join? Apakah peranan SIC Plus? Okey, sekarang. Okey, cikgu dah sepatutnya cikgu dah boleh dapat menjawab tadi. Yes. Okey, sekarang nampak kat skrin saya dah boleh nampak dah ada baru 3 orang yang mendaftar sebagai murid. Okey, boleh tolong isi kuis kita tadi? C4 RX6. RX6. Simpal RX67S. Salah masuk. Tak apa Kak Yan, try lagi Kak Yan. Huruf besar. Kayan, huruf besar. C besar, R besar. Baru loading. Tadi salah masuk. Okay. Ha. Tapi actually dia automatic, dia memang akan keluar huruf besar walaupun kita tak choose. Okay, kita baru ada berapa student ni? Baru ada 6 student. Okay, beranak. Okay, betul soalan nombor 1. Okay, teruskan. Hayati, okay. Apa nombor tadi tu? Cikgu ada Dah. dalam grup kita tu. C4 RX467S. X67S. Nampaknya ada murid nakal kat sini, dia buat dua-dua salah. Sangat test sistem ni betul. Ayan, simpan apa tadi kata? Simpan apa tadi? C4 R C4 RX67S. Ada tak? Wah, ada. Alamak, bangga. Salah lah pula nombor 1 tu. Murid pemulihan. Lembam. Kena belajar sains balik. Ni lembah sains ni. Ni buat learning walk bagus juga ni daripada Google Form kan. Sebab dia ada instant feedback tu kan. Ya betul. Dia ada pelbagai kegunaan ni. Yang penting cikgu rajin create soalan dan masukkan. Sebenarnya kalau ada masa free boleh buat banyak-banyak quiz, lepas tu just bila nak launch tu pilih je salah satu. Dia ada Tapi kekurangannya scaling. Ada skala tak? Ada soalan yang berskala tak, Kak? Cuma 3 pilihan saja tadi. Oh, Yang cool. multiple choice, true or false dengan soalan yang jawapan pendek. Short answer. Kalau short answer macam mana penilaian dia? Cikgu bagi markah ke? Cikgu akan bagi jawapan dan dekat situ nanti jika ada ciri-ciri yang ada tu nanti dekat situ akan diberi markah. Cikgu siapkan jawapan. Dia boleh upload image tak? Yang upload ni tak boleh sebab kalau yang free memang tak boleh. Kalau yang berbayar boleh. Sebab kalau boleh upload, maksudnya soalan tu mungkin dia boleh upload dalam bentuk image, jawapannya dia buat pilihan, jadi jimatkan masa. Ya betul. Kami dah cuba, kalau katakan benda ni kita yang berbayar memang boleh pergi sebab ni kita cuba yang free kan, so tak boleh lah. Just boleh tahu soalan tu.
Okay, so saya rasa cukup kot yang ni. Okay, sekarang kita tengok daripada sini kita dapat murid yang menjawab ada berapa orang. Jadi dia punya respon sangat cepat. Jadi bila guru menjalankan penilaian seperti ini di dalam kelas atau dalam kelas PDPR-nya, guru terus mendapat feedback daripada apa yang diajar pada hari tersebut. Okay, dekat sini cikgu boleh terus buat intervensi dan membimbing murid-murid yang salah. Macam contoh dekat sini kita lihat BB ni. BB ni markahnya kosong. Kedua-duanya salah, maksudnya dia tak faham ataupun dia tidak menemukan perhatian. Jadi cikgu terus buat tindakan. Okay, jika yang salah satu pun sama juga. Okay, jadi dekat sini kalau katakan cikgu boleh dapat 10 soalan atau lebih soalan, benda ni kita boleh gunakan untuk mentaksir murid. Okay, dan boleh terus juga masukkan dalam PBD. Jadi sekarang sebenarnya kalau buat soalan ini memudahkan guru untuk membuat penilaian dan memberi markah dalam PBD. Sebab setengah murid, kalau kita berikan latihan dalam bentuk bertulis, murid macam kurang memberikan kerjasama. Tapi bila kita buat dalam bentuk seperti ini permainan, jadi murid akan berminat. Okay, ini untuk superatif. Cikgu Okay, ini Ayah, kalau kita dah Cikgu Ayah nak tanya, ini boleh buat offline tak? Maksud dia kalau cikgu maksud tidak jalan secara serentak macam ni lah. Mungkin selepas belajar baru saya nak guna test ke? Boleh? memang kena online. Online. Okay. Online. Hmm. Okay, bila dah habis, boleh tekan finish. Dan result ni kita boleh screenshot dan kita boleh simpan nanti. Jadi kita boleh tunjukkan kepada murid. Okay, kita selesai untuk yang ini. Okay, jadi daripada sini kita boleh pilih soalan. Kalau kita nak buat soalan lain, kita boleh, atau katakan dekat sini saya ada beberapa set. Jadi kita boleh gunakan sahaja pada bila-bila masa yang sesuai. Okay, jadi kalau kita macam kita nak membimbing guru, boleh minta guru buat. Dan saya pernah cuba kaedah sokratif ini sewaktu mengajar di sekolah. Sewaktu bila kami kursus, kami kena mengajar di sekolah dan memang murid seronok sebab mereka pun akan terus nampak markah mereka. Okay, ada soalan tentang sokratif. Kalau tadi kita akan masuk kepada bahagian lain. Soalan checkpoint boleh buat dalam ni. Betul. Nanti kalau dapat boleh pinjam JB nak guna. Tapi ni kita tak beli, tak ada letak gambar. Maknanya kalau sains kan banyak gambar. Yelah. Maknanya tak boleh guna yang free lah, kena yang bayar lah. Ya betul. Kan? Yang soalan yang macam yang banyak teori yang tak perlu ada gambar boleh lah guna. Macam soalan matematik pun boleh sebenarnya. Soalan matematik yang menambah, menolak, mendarab, subjek lain bayar. Ataupun macam soalan BM ke pun boleh lah, yang konsep yang tak perlu menaip dengan banyak. Okay, so Cikgu kalau Ayah, ikon download tu maksud download soalan ke? Ataupun download respon budak? Sekejap kita cuba tengok. Sebab saya tak try lagi yang download kat sini. Download quiz. Macam boleh lah. Sebab saya pun belajar dekat Excel, lepas tu tak guna. So macam boleh lah, soalan ni boleh download. Ya, dia dalam Okay, lepas ni kita belajar lagi. Okay, terima kasih Bibi sebab tanya. So kita sama-sama belajar. Kena rajin explore benda-benda ni. Ya betul, sebab kami pun belajar bendanya banyak. Lepas tu benda jadi macam explore mana yang guna, mana yang belajar setakat tu je. Okay, selepas ni kita dalami lagi. Sebab kita ada banyak lagi nak belajar ni. So mungkin kita masuk yang ni pula Kita tutup sokratif dulu. Bersambung dengan ni tadi markah ni yang saya telah buat sebelum ni lah. Jadi kita boleh tunjukkan respon murid ini, respon suku ni. Okay, seterusnya Jamboard. Dari Jamboard Cikgu Bibi telah tunjukkan. Mungkin ramai yang telah biasa menggunakan Jamboard, cuma tak plus sebab saya pun telah bersedia untuk menerangkan macam mana nak membuatnya. So tak apa, kita terangkan saja macam mana nak membina Jamboard ni. Okay, caranya kita pergi ke Google Drive kita. Okay, ni saya telah buka Google Drive saya siap-siap. Lepas tu buka kepada New. Kat New ni ada macam-macam, kita tekan More. Kat More ni kita ada Google Drawing, My Map, Site dan pilih Google Jamboard.
Okay, jadi inilah Jamboard kita. Bagaimana kita nak share? Tekan butang share dekat sini. Semua boleh nampak Boleh. Okay, dekat sini kita tekan change to everyone with the link. Jangan lupa di sini kita ada viewer. Jika viewer, orang yang kita share tu cuma boleh melihat sahaja. Sedangkan fungsi kita berkongsi Jamboard ini ialah supaya semua orang boleh edit. Jadi di sini kita tukar kepada editor, kemudian kita kopikan link dia supaya semua orang boleh berkongsi. Okay, kat sini saya nak kongsikan kat grup kita sekejap. Kongsi kat chat. Okay, sekejap saya cuba kongsi kat sini kat chat juga Okay, thank you. Okay, saya dah share dekat dua bahagian. Okay, saya nak masuk lagi kepada entitled Jamboard tadi. Okay, tadi macam tadi, Cikgu Bibi telah menunjukkan bagaimana kita boleh nak letakkan sticky note, nota dan macam-macam lagi. Saya cuma nak tambahkan satu lagi tambahan. Sebenarnya kita juga boleh menambahkan gambar. Okay, contohnya dekat sini saya pilih tadi. Saya tunjukkan semula. Tekan bahagian ini, add image. Kemudian kita upload. Pilih browse. Okay, lepas tu pilihlah daripada gambar yang kita ada. Okay, ni sebab saya memang suka bunga, jadi semuanya bunga tapi kita cuba cari gambar lain. Okay, tadi saya dah pilih satu gambar. Okay, ni. Okay, ni gambar apa? Fotosintesis. Okay, fotosintesis. Okay, jika di dalam kelas kita berikan satu, ada orang tambah dah. Bagus, okay. Sebenarnya kalau di dalam kelas, kita boleh gunakan gambar ini dan minta murid menceritakan apa itu fotosintesis. Pelbagai kita boleh buat untuk mentaksir murid dengan satu gambar sahaja. Okay, katakan kita nak murid berbincang di dalam kumpulan, kita boleh buka satu lagi skrin di sini. Katakan ini ialah untuk kumpulan 1. Jadi orang kumpulan 1 akan menceritakan tentang fotosintesis di bahagian ini dan katakan kita buka seterusnya untuk kumpulan 2, kumpulan 3 dan seterusnya. Katakan dalam kelas ada 5 kumpulan, ada 5 kumpulan. Even dalam PDPR pun kaedah ini sangat sesuai. Sebab bila murid menjawab untuk kumpulan, kita boleh menilai murid sewaktu mereka mengisi. Dan kalau saya lebih suka bila katakan dalam kumpulan 1 ni saya memberikan satu maklumat. Okay, katakan tadi fotosintesis memerlukan karbon dioksida. Jadi kat sebelahnya tuliskan nama saya. Jadi maksudnya karbon dioksida ni ialah saya punya pandangan. Okay, kalau orang lain mungkin dia boleh letak juga, katakan mungkin apa yang diperlukan dalam fotosintesis. Selain daripada karbon dioksida memerlukan air dan sebagainya dan cahaya matahari. Jadi letakkan nama. Jadi dekat sini cikgu boleh nampak murid ni telah memberikan pandangan ini, murid ini telah memberikan pandangan dan secara langsung guru dapat terus membuat penilaian. Cuma kalau katakan murid itu rasa malu, kita tak perlulah paksa, tak perlu letak nama. Tapi sebenarnya di dalam kumpulan tu kita boleh dapatkan maklumat daripada kawan dia sendiri. Okay, ni salah satu contoh Jamboard dan macam tadi saya tengok masing-masing pemain settle, tengoklah dia conteng, kita boleh edit, tukar warna dan sebagainya. Okay, dan kita pun boleh semak secara langsung. Macam ni dah ada A, okay. Dah ada markah untuk saya ni, dah ada A. Jadi kita boleh terus menilai murid di sini. Okay. Jadi murid pun tak bosan sangat bila hendak belajar. Okay, kita dah ada satu formula dekat sini. Okay, so besok kita boleh buat satu pembentangan menggunakan Jamboard. Nanti saya berikan tugasan lagi esok. Okay, ada soalan berkenaan dengan Jamboard tadi? Mungkin kita boleh habis awal kalau kita dapat selesai kawan. Cikgu Aya. Boleh. Ya?
bila budak-budak tulis ataupun komen, macam mana kita nak tengok siapa yang buat tu? Macam tadi Kak Nora, macam tadi bila kita letak sticky note tadi, macam saya contoh letak katakan contoh yang di produce ialah oksigen. Jadi kat sebelahnya kita minta tuliskan nama. Jadi katakan kat sini ialah Nora. Sebab nampak masa diorang key in tu dekat atas tu macam ada ikon kecil-kecil. Boleh tak kita tahu yang ikon kecil-kecil tu siapa punya? Sebab takut dia gunakan macam ni, semuanya kita tak tahu, semuanya anonymous. Jadi kita tak dapat nak detect siapa yang menulis. Jadi kita ini je cara kita minta boleh tuliskan nama dia. Kita tak boleh tahu siapa sabotage lah. Ya, siapa kecuali kalau kita memang ada simpan nama murid dalam kelas tu dan kita minta dia tulis nama dia dalam akaun ni siapa sebenarnya. Jadi kita boleh dia boleh kalau cikgu kat kelas biasanya dia buat, tapi dia kena dia kena sign in. Maksudnya dia nak masuk tu kalau macam kita tadi kejap. Tengok tengah sabotage kita tahu siapa tak? tak tahu. Maksudnya kita sign in. Kalau tadi kita bagi link, semua orang yang dengan link boleh masuk kan. Tapi kita boleh ada set kan dia sign in. Jadi nanti dia akan keluar gambar email dia kat situ. Okey. Terima kasih Dr. Noli kerana memberi pencerahan. Mungkin kat sini sama-sama belajar. Kalau sesiapa yang ada idea dan siapa yang ada pengetahuan yang lebih boleh saja berkongsi. Maksud dia kita perlu letak email budak ke untuk mereka sign in? Dekat link masa nak masuk tu kita maksudnya bukan semua orang dengan link boleh masuk, tapi hanya yang dia kena sign in dulu baru dia boleh conteng dekat Jamboard tu. Okey. Nanti kita cuba. Terima kasih. Okay, dan satu lagi mungkin kat sini kita letak untitled jam, mungkin kita boleh namakan. Okay, katakan kita tak nak macam ni. Okay lah, kita beri contoh PH. Jadi kita akan ingat berapa banyak yang kita dah buat. Okay, kita boleh tukar nama dia. Kita boleh clearkan frame dia. Boleh setkan background dia. Tu. Okay, dia berkenaan dengan Jamboard. Sebenarnya untuk Jamboard ni kami tak diajar secara langsung. Tapi cuma setiap pembentangan pensara mereka terus menggunakan Jamboard. Jadi kami mengambil inisiatif sendiri, cuba menerokai sendiri dan cuba buat, dan inilah hasilnya. Sebab tu mungkin ada yang macam tadi soalan Cikgu Bibi tadi yang memang saya tak dapat jawab. Okay, terima kasih. So boleh kita tutup Jamboard kita? Kalau kita nak baru main nanti selepas ini sebab kita ada lagi beberapa. Salam Cikgu, salam nak tanya. Ya, okay. Teruskan. Jamboard ni dia tersimpan dalam Google Drive kita ya, yang menciptanya. Ada dalam Google Drive kita. Jamboard ini apa yang kita isi? Dia simpan dalam Google Drive kita ya. Ya, dalam Google Drive kita. Kita yang cipta ada dalam Google Drive kita. Macam ni contohnya saya pernah ada buat sebelum ni, ni kita tersimpan. Cuma saya tak letak nama lah. Ni macam yang ni sudah buat sebelum ni, semua ada dalam Google Drive kita. Jadi kita boleh access anytime. Katakan macam tadi kita beri tugasan murid tadi, kalau katakan kita nak simpan sebagai bahan bukti, macam contoh cikgu-cikgu sekarang gunakan PBD kan. Katakan dia menilai daripada Jamboard tadi, kita simpan jadi kita boleh refer balik benda ni kemudian. Okay, adakah dia menjawab cikgu? Koordinat Jamboard ni pun boleh guna ni lah. Kalau katakan tengok dia punya background tu boleh petak-petak. Boleh petak-petak apa semua kan. Kalau nak buat topik macam maths, contoh koordinat ke apa ke, histogram pun boleh kot kat sini kot. Macam boleh. Cuma macam memerlukan masa lah. Jadi kalau katakan kita nak minta murid menandakan katakan koordinat, macam tadi kita dah buat satu, macam kita dah buat satu Jamboard yang kosong, kita dah lukiskan paksi X dengan paksi Y tu, kita just minta murid, katakan kita berikan koordinat contohnya 5 dengan 3 dah, kita dah boleh minta budak tanda kan. Jadi daripada Jamboard kita boleh perbagaikan. Okay, cikgu boleh teruskan?
Okey, saya nak tanya sikit mengenai Jamboard ni. Okey, Tadi ya. contohnya yang fotosintesis tadi tu, katakanlah pelajar memberi ada jawapan salah, contohnya carbon dioksida tambah cahaya matahari tu kan. Cahaya matahari Ya. tu tak boleh tambah lah sebab dia kehadiran kan. Ya, betul. So macam mana instruksi cikgu untuk membetulkan untuk pelajar-pelajar tu faham, maksudnya kita macam contohnya nak katalah cahaya matahari tu kat mana kedudukan dia yang sebenar di samping macam mana. Boleh tak kita sebagai guru membetulkan persamaan tu ataupun macam mana? Boleh, kita boleh teruskan kita boleh terus betulkan pada masa itu juga. So macam tadi kita boleh tanda right, kita boleh tanda pangkah dan kita boleh betulkan juga tulisan tu. Macam Maksudnya kita boleh betulkan jawapan pelajar tu, contohnya macam tambah matahari tu kita hilangkan cahaya matahari tu, lepas tu kita letak di atas anak panah contohnya. Boleh kita buat ya, macam tu? betul. Macam tadi Boleh kan, buat. tadi gambar yang tadi kita tak boleh ubah tapi kita boleh ambil gambar lain, kita tindihkan dekat gambar tu. Jadi kita tunjukkan mana gambar yang sebenar. Dan dekat situ pun kita boleh berpemarkahan terus. Jadi mereka nampak ataupun sebelum kita memberikan jawapan kita, sebab kita dalam PAK 21 kita boleh amalkan, kita juga amalkan kolaboratif. Jadi kita boleh juga minta murid lain betulkan dulu. Kita pendapat, maksudnya open kepada kelas. Sesiapa yang hendak memberi pandangan, sesiapa yang hendak membetulkan jawapan dulu, selepas itu baru kita betulkan. Jadi dengan Jamboard tu kita boleh buat pelbagai pentafsiran. Bagaimana PAK 21 pun boleh dijalankan dekat situ. Okey, cikgu. Okay, kita teruskan dengan konsep map. Okay, ni konsep map ialah saya rasa saya tak perlu bacakan sebab semua cikgu dah baca. Itu sama sebab kalau konsep map sebenarnya lebih banyak yang kita boleh buat. Kalau tadi bila kita menggunakan Jamboard dia agak terhad sikit. Tapi kalau konsep map semua dah ada. Okay, ni contoh saya tunjukkan dulu, lepas ni baru kita buat sama-sama konsep map. Okay, ni kita gunakan sebagai pentafsiran kepada murid di dalam kelas untuk melihat pemahaman murid terhadap suatu tajuk. Dan sama juga kita boleh buatkan, jadikan sebagai aktiviti kumpulan. Kita beri satu tajuk dan minta murid persembahkan. Dan dia juga boleh jadi aktiviti untuk seluruh kelas di mana murid mengisi tempat kosong. Dan kita juga boleh menguruskan kajian kita. Lepas ni mungkin bila kita cuba buat kita akan lebih faham. Saya tunjukkan dulu. Okay, ini antara yang kita boleh buat dengan konsep map. Kita boleh menganalisis, boleh membuat turutan, boleh membanding dan beza, boleh ada interaksi, kita boleh membuat hipotesis, gambaran, menilai dan brainstorm. Okay, memang sangat banyak. Kita cuba masuk pada Sokratif kepada kita punya konsep map. Okay, di sini konsep map, okay, saya dah masuk, sama juga semua kena sign in dulu. Tapi di sini saya dah pilih. Okay, kalau kita sama-sama lihat dekat sini. Kita ada new board kalau kita nak create dan kita dah ada template dekat sini kalau kita nak buat mind map. Dan di sini ada Kanban framework, quick retrospective, customer journey dan seterusnya. Memang ada banyak. Jadi kita boleh pilih mana-mana satu dan kita sesuaikan dengan apa yang kita nak sampaikan pada hari tersebut. Okay, dan katakan kalau kita buat new board. Okay, saya beri contoh, kita buat new board. Ini kalau nak gunakan template, kalau kita tak nak gunakan template, kita boleh guna sendiri. Jadi kita boleh gunakan ikon yang ada di sebelah. Kita gunakan ikon di sebelah sini untuk membuat kita punya konsep map. Okay, kita boleh pilih, katakan kita nak buat di tengah-tengah kita ialah shape. Okay, kita pilih dan kita boleh teruskan. Okay, di sini kita boleh buat arrow ikut suka hati. Dan lepas arrow tu kita boleh pilih lagi. Okay, katakan kita nak buat ni, dah dapat satu ni. Lepas tu kita boleh teruskan dan seterusnya kat sini ikut sebanyak mana yang kita nak buat. Okay, jadi dan kita juga boleh share. Okay, katakan saya nak share ni. Ataupun kita cuba satu lagi saya rasa saya nak cuba mind map. Okay, dekat sini kita ada satu mind map yang
ada asas saja, sebenarnya kita boleh tambah-tambah juga kemudian. Saya nak share supaya kita boleh sama-sama isi kita punya mind map. Jadi ini yang saya cakap tadi, kita boleh berkongsi di dalam kelas sebagai aktiviti kumpulan ataupun penglibatan seluruh kelas. Okay, caranya kita tekan share, kemudian copy invite link. Okay, saya dah copy, saya masukkan dalam kita punya dalam chat box. Okay, saya harap kita boleh sama-sama buat di sini. Okay, jadi katakan cikgu nak usik, bila kita dah katakan saya dah usik bahagian ni, orang lain dah tak boleh nak usik lagi. Sebab itu tu saya dah nampak Puan Nora dah masuk. Okay, jadi katakan Puan Nora nak usik, boleh usik mana-mana. Katakan saya nak usik yang bahagian ni. Problem ni saya nak tukar tajuk. Saya kena tekan arrow ni dulu. So saya tekan semula ke sini dan tekan edit. Barulah saya boleh tukar tulisan kat sini. Katakan saya nak buat tajuk hari ni ialah SISC plus. SISC plus. Jadi orang lain boleh menambah. Katakan boleh tambah dekat sini. Katakan mungkin sesiapa nak tambah di sini dan di mana-mana sahaja. Klik di tempat yang kita nak tambah. Okay, contohnya katakan saya nak tambah di bahagian sini. Okay, saya klik di sini. Kemudian buat seperti tadi, tekan arrow ni, tekan semula dan tekan edit. Barulah saya boleh edit di sini. Okay, so cuba kita isikan dekat sini. Saya beri masa 5 minit. Cuba kita lengkapkan kita punya mind map ni. Cikgu Ayah, macam mana tadi yang nak klikkan nama kita tu? Okay, macam ni. Katakan nak sini, tekan ke yang kita nak ubah ni sebab kita dah ada rajah kan. Tekan type something. Slow line dia habis nak hujan. Sini pun lebat ni. Sama kat sini pun gelau gelita ni tak boleh putus ni. Kata putus, minta ampun, minta maaf. Okay, dekat sini. Okay, Cik Nora tekan di sini, lepas tu tekan arrow ni. Lepas tu type semula, klik tempat yang kita nak tadi, edit. Barulah boleh ubah. Macam di sini saya dah pilih, jadi orang lain tak boleh usik lagi. Maksudnya semua orang akan memberikan pandangan yang berbeza-beza. Maksudnya tak boleh usik yang orang lain dah buat. Okey, cuba Kak Nora. Kak Siti. Sekian ni, nama tak keluar. Cabang ni, arrow ni memang 2 Kita boleh jadikan dia 3 ke macam mana? Boleh tambah. Nak tambah. panjangkan, nak tukar colour, nak apa macam-macam boleh buat. Tak, sekarang ni nak jadikan dia split 3. Ni split 2 je kan? Okay, kita cuba Tambah. Tambahkan dekat sini je lah. Sebab macam tak boleh yang ni. Sebab dia dah buat. Kita tambah sendiri. Gunakan arrow sendiri. Tekan gambar yang ni. Kat sini ada nampak connection line dan kita tambah sendiri. Sebab ini tadi kita gunakan template. Okay, jadi kita telah tambah tadi, kita letaklah bentuk yang kita nak. Kalau katakan kita nak bentuk rhombus, jadi keluarlah rhombus kat situ dan kita tinggal tarik saja. Okay, saya nampak Nora, Pak Nora. Cuba type sesuatu kat sini. Okay, kat situ ada batu pahat ni. Siapa yang type batu pahat ni? Bibi. Ni siapa yang ngantuk ni? Kesiannya, sorry lah. Sebab dah petang kan. Cikgu Ayah nak tanya, saya kena sign in Ya, betul. Mesti sign in. Dia bukan welcome terus main. Saya terus join lanyak-lanyak dalam ni, tak jadi Tak boleh, kena sign in dulu. Okay, macam kita tak ada account, kita tak boleh masuk lah. Contoh macam ni lah. Haji sign up guna Google je tu. Akaun Google. Oh, yang mana? Nak sign up guna Google yang mana?
Klik dekat chat tu, nanti dia keluar. Lepas tu bawah tu ada sign up with Google. Klik dekat situ, nanti dia guna akaun yang kita pakai lah, sedia ada. Oh, itulah kata tadi kenapa tiba-tiba orang semua boleh pakai, aku tak dapat lagi. Okey, try. Terima kasih Cikgu Suhairi. Okey, tengok kita punya mind map dah banyak ni. Kalau kita nak kecilkan, kita boleh kecilkan. Okey, kat sini ada size ni, kat sini zoom tu 100%. Kita boleh kurangkan supaya kita akan nampak. Okey, macam ni kecil. Can't reach this page. Sabar je aku. Kenapa Kak Yan? Sabar. Kita boleh kecilkan dan kita boleh besarkan juga. Agak-agak kalau kita buat macam ni dalam kelas, murid-murid seronok tak? Okey lah juga. Ada budak nakal dia macam ni semua. Dekat komen tak dapat join. Dekat komen tu, kalau kita insert komen kan, komen tu kita boleh, maksudnya rakan lain pun boleh komen juga, boleh reply komen tu. Cuba klik dekat Yelah. Lihat. Dia boleh respon tak? Boleh, cuba klik dekat Abang Haji Samadi punya komen tu, cuba klik. Hai. Saya boleh hi, yes. Tu. Jadi boleh buat komunikasi anak. Ada komunikasi nanti, betul tak? Betul. Cuba saya nak jawab komen. Okey. Sebenarnya kita ada banyak kita bukan mind map sahaja. Macam tadi, selepas ini kalau cikgu ada masa, cikgu dah boleh explore. Ada macam-macam pilihan dalam konsep map. Kak Siti share link sekali lagi boleh tak? Link, okey sekejap Dah terkeluar Nampak kasih. Dekat sini dekat chat box okey tak? Okay, jadi bila katakan kita dah siap ni, kita boleh framekan dan kita boleh simpan, kita boleh screenshot. Tapi kalau kita dah buat kan, contoh kita dah buat, kita kena lock tau. Kita kena lock. Perasan kalau kita klik kat komen ke dekat mana-mana tu yang kita buat tu, yang kita tambah tu, ada button lock. Kalau kita lock, orang lain tak boleh buang dah. Oh. Lock kat mana lock? Klik dekat yang you buat, yang you buat apa-apalah kan, you buat Ni table ada gambar ni kan? Lepas tu ada gambar kunci buka tu, you tutup. Dia lock Kalau tidak saya boleh macam ni kan, kita boleh buang ni. Kita boleh buang. Ni kan, saya boleh buang ni saya buang. Hujan lebat, contoh kat Zura punya saya boleh buang mak. Contoh. Melampau kau Suhairi. Tak adalah, dah tak lock kan. Katakan dah lock, dia buang saya buang batu pahatnya. Dengki tu. Yelah ngantuk kak, hujan lebat ni. Tidur sedap. Betul lah. Terkumpat setengah Slow. Ni buka message pun tak keluar message. Apalah. Macam nampak kapal terbang je. Tak boleh join you all pun. Tak apa Kak Yan. Nanti Kak Yan cuba. Kak Yan sama dengan Nurul lah. Nurul pun tak tahu mana pergi nama Nurul. Adalah Kak Nora ni, Kak Nora punya. Tak nampak. Tu. Kat bawah sekali Kak.
Cuba kecilkan ni, saiz ni. Ruangan chat akak pun kosong. Nothing. Teruk kan? Lain. Hilang Kak Yan Guys, punya. kalau you nampak tak ada gambar Android tu? Nampak. Nampak tak ada gambar Android? Okey, macam mana nak dapat? Klik kat tab tepi tu. Klik kat tab tepi tu. Ada yang show more apps kan? Klik kat situ, dia ada wireframe, chat, dia ID card, gambar ada, icon finder ada. Kalau kita nak tambah icon lah. Emoji boleh. Yes. Jangan lupa lock, nanti saya buang. Ada budak nakal kat sini memang tak tahu jadi ketua tingkatan ni. Dia direct semua orang. Right click lock. Oh, okey. Dah jumpa dah lock. Right click. Tapi macam mana kau nama kau orang boleh gerak terbang Yalah. Diri sendiri punya tak nampak. Kita tak nampak kita punya. Oh, patutlah. Tapi kita akan nampak orang punya. Kena sign in sini balik. Okey, dah cukup. Kita tutup kita tukar yang lain Dia ada masa kita buat lagi benda ni. Sekarang tak habis, sekarang pukul 5.30 nanti. Suari dah tidur susah. Okay, kalau kita nak keluar, kita just tekan my role ni semula dan kita boleh pilih yang lain. Macam tadi yang kita dah buat akan keluar di bawah-bawah ni. Kita dah buat mana-mana satu tadi, jadi kita boleh pilih kalau kita nak tunjukkan balik ke anak murid kita. Ni board yang kita dah buat. Kolek siapa? Kolek. Kolek. Tengoklah yang ni diperlukan. Okay, sekarang kita sambung dengan presentation kita. Cuba je lah kakak. Okay, ni tadi concept map. Okay, ni antaranya. Kita boleh tunjukkan ni, bila analisis kita boleh gunakan ni. Ni semua ada. Jadi kalau cikgu ada masa, kalau cikgu ada masa, cikgu boleh lihat sendiri. Okay, seterusnya kita cuba buat Mentimeter. Mentimeter ni lebih kurang sama macam tadi. Ni aplikasi berasaskan web yang digunakan untuk melaksanakan survey atau poll secara pantas dalam sesuatu pengajaran. Kelebihannya dia sangat mudah digunakan. Okay, rasa memberi ni juga sangat mudah. Apa yang kita boleh buat dalam Mentimeter ni, kita boleh gunakan sebagai induksi, alat untuk mengumpulkan data, tugasan, menggalakkan murid memberi pendapat dan juga sebagai refleksi. Kita cuba pula kita punya Mentimeter. Mentimeter pula, ya Allah. Ya, memangnya. Mentimeter. Sabar. Ni ada banyak tak apa. Okay, ni sama macam tadi, semua dah ada. Ni ada, mungkin Cikgu Suhairi lebih arif tentang benda ni. Okay, kita boleh buat new presentation kat sini ataupun kalau kita dah buat, kita boleh ambil dekat sini. Okay, katakan saya nak ambil new presentation, okay, tajuk. Berikan tajuk, okay, saya suka tajuk PSC lah untuk hari ni. Okay, kita akan terus masuk kepada yang kita nak. Dekat sini sama, kita boleh pilih. Dekat sini ada pelbagai pilihan. Dekat sini ada multiple choice, ada word cloud, ada open ended, ada scale, ada ranking dan ada Q&A. Okay, jadi terpulang mana yang kita nak gunakan. Katakan saya nak ambil multiple choice. Ini ialah, jadi kita boleh type soalan dekat sini. Okay, jadi saya beri contoh, saya dah type beberapa soalan sebelum ni. Okay, apakah amalan PIK 21 yang boleh diamalkan? Okay, jadi kita letak option. Okay, mungkin kita boleh letak hot seat, mungkin boleh guna penggunaan ICT dan sebagainya. Dan kita pilihkan jawapan dekat situ nanti. Okay, dan kita boleh buat bentuk-bentuk jawapan, kita boleh buat bentuk bar, boleh buat bentuk donut, pie dan sebagainya. Okay, jadi memang semuanya memerlukan masa untuk kita explore. Okay, dan semua sama kita share dan nanti kita boleh buat
Okay, sebentar kita boleh preview dulu apa yang kita dah buat dan kita juga boleh present supaya kita boleh buat sama-sama jika untuk macam guru boleh buat sama-sama dengan anak muridnya. Dan kita sebagai SSC rasanya pun memang banyak beri GM juga pada sebab membimbing sekolah, kita juga boleh gunakan Mentimeter ni. Okay, saya cuba share soalan yang, okay, kalau kita nak balik kita tekan di sini. My presentation. Ini katakan saya nak ambil di sini satu yang saya dah buat sebelum ni. Okay, kita boleh tekan share. Jadi kawan kita boleh share dengan kawan kita. Ni samalah, kita boleh letak, kita boleh pilih semua. Saya rasa saya tak perlu share yang sini kot. Sebab lebih kurang sama je dengan yang tadi. Kat sini ada link, semua copy link ataupun kita boleh berikan QR code supaya semua orang boleh mencuba. Okay. Sekarang ni kita dah masuk kepada Mentimeter. Apa yang kita belum buat? Okay, kita ada satu lagi sebenarnya yang menarik. Okay, satu lagi Rubistar. Rubistar ni kita untuk membina rubrik. Okay, kenapa kita kena membina rubrik? Okay, yang ni kalau kita dah ada account, just masuk kepada login saja. Tapi memang dia minta macam-macam maklumat sebelum kita login. Okay, dia akan minta yang tertera dekat skrin ni. Okay, kita login sama-sama kita punya Rubistar. Okay, kalau lihat di sini ada terlalu banyak pilihan untuk membuat rubrik. Okay, kat sini oral project, product, multimedia, science, research and writing, work skills, maths, art, music, termasuklah reading. Okay, jadi kat mana yang kita nak pilih? Okay, katakan hari ini saya nak buat lab report. Okay, just klik pada lab report. Okay, lepas tu dekat sini kita namakan, katakan hari ini kita dengan kelas 3 amanah supaya kita tidak keliru, jadi ini yang kita akan gunakan. Okay, jadi pilih saja, kat sini semua dah ada pilihan, cuma dalam bahasa Inggeris lah. Memang kalau untuk subjek bahasa Inggeris memang sangat beruntung lah, macam untuk subjek lain kena translate sendirilah. Kat sini kita boleh choose. Kat tadi kita ialah memilih untuk, jadi kita boleh pilih salah satu ni, semua dah ada. Katakan kita nak dari segi analisis. Okay, semua dah ada rubrik dia. Yang ni untuk mendapat markah 4 apa, markah 3 apa, markah 2 apa, markah 1 apa, semua dah lengkap. Dah pilih je. Okay, untuk bahagian ni pun sama. Kita boleh teruskan sehinggalah kita nak. Okay, katakan experimental design. Okay, pun sama, semua dah keluar. Tugas cikgu cuma memilih sahaja. Jadi apa yang cikgu nak berdasarkan, okay, katakan ni kita nak prosedur. Semua dah ada macam ni prosedurnya, apa yang ada. Jadi sebenarnya ini pun membantu untuk guru memberikan markah dalam PBD. Mungkin katakan yang step yang 4, yang mendapat markah 4 itu menepati tahap penguasaan katakan 5. Jadi bila murid dah dapat di sini tahap 4 ni, jadi kita dah boleh terus beri dia tahap 5. Okay, bila dah siap semua sekali, okay, boleh submit. Okay, sebenarnya sebelum kita submit pun kita masih ada masa untuk modify lagi kita punya rubrik. Okay, ni lab report 3 amanah. Tak nama student dan di sini kita tinggal tandakan sahaja. Okay, dan bagusnya kita juga boleh terus print dan juga boleh download. Kalau kita download dia akan simpan dalam Excel. Okay, katakan cikgu nak download kat sini. Okay, jadi sini ada lagi pilihan sama ada kita hendak print ataupun download. Okay, katakan saya nak download, jadi saya akan simpan dalam Excel. Kita buat folder sendiri. Katakan untuk kelas 3 amanah apa, kelas 3 arif apa dan sebagainya. Okey, jelas tak? Ini dalam modul 6 ada kan Raya?
Rubista ni. Ya betul, ya. Jadi ini sebenarnya masa yang dalam Rexem tu ada juga yang disebut pasal KMR. Salah seorang pensyarah masa yang dia beri satu slot dalam sains punya memang dia sebut KMR. Sebab salah yang pensyarah tu dia daripada IPG, jadi dia cerita pasal TS25 lah dan dia bercerita tentang KMR. Mungkin yang macam untuk negara-negara lain kan, diorang kan tak ada benda tu, jadi dia share lah. Okay, ni rubrik ni kita boleh share juga nanti dengan cikgu-cikgu. Okay, saya nak exit yang ni dulu. Saya rasa untuk yang ni kita dah selesai. Okay, ni Mentimeter yang kita dah buat tadi. Okay, Padlet. Okay, rasanya semua cikgu-cikgu memang dah mahir dalam Padlet, tak perlulah saya jelaskan. Okay, cuma kita sebut sedikit. Okay, kenapa Padlet ni, kenapa kita boleh menggunakan Padlet? Okay, sebab kita boleh menjadikan PDP kita lebih menarik. Pelajar akan terlibat secara kolaboratif di mana semua pelajar akan memberikan idea dia secara sumbangsaran dan juga boleh jadikan ulang kaji sebab bila Padlet ni dia tak akan hilang maklumat yang ada dalam Padlet kita dan kita boleh gunakan sebagai ulang kaji dan seterusnya boleh masukkan teks, gambar, video, audio dan sebagainya. Tapi saya tak perlu buka Padlet sebab rasanya semua orang saya rasa lebih mahir daripada saya. Ini manfaatnya. Okay, saya tak perlu nak bacakan. Okay, rujukan ni saya dah masuk tadi. Saya dah skip. Okay, seterusnya. Boleh tak kalau kita habis awal? No problem. Boleh. Boleh Okey je. Kalau dah cover semua okey je. Okay, sekarang ni ialah Telegram. Okay, saya rasa semua cikgu-cikgu maklum macam mana nak membuat folder, channel, poll, quizbot, skill message dan group dalam Telegram. Okay, ni antara yang kita guna. Okay, kita cuba buka Telegram kita. Oh, cikgu Samadi sampai tiga beranti 3 Google Meet Okay, sekarang ni dekat Telegram ni. Okay, kalau katakan kita hendak membina, kita membuat pertama kita boleh buat group. Okay, saya rasa semua orang tahu buat group. Okay, macam ni. Okay, saya just masukkan saja. Okay, katakan saya nak buat group nama saya. Okay, next. Jadi saya just masukkan siapa yang saya nak dekat sini. Okay, untuk membuat group. Ataupun katakan saya nak membina channel. Okay, channel ni selalunya macam bila saya sendirilah macam ada kursus ataupun ada benda yang penting bagi saya akan buat channel sendiri supaya tak tercampur-campur sebab macam kita sekarang ada TS25 dan pelbagai lagi. Jadi kita boleh buat channel sendiri. Katakan saya nak buat channel checkpoint sebab ni yang paling hampir dengan kita sekarang. Okay, sekarang saya create. Jadi sebab kita tak nak public, kita nak kita sahaja yang access, kita letakkan private channel dan kita save. Okay, lepas tu sebab kita tak nak ada sesiapa-siapa dalam kita punya channel, so kita just skip dekat sini dan kat sini kita boleh masukkan. Okay, kat sini boleh masukkan bahan yang kita nak. Macam Encik Arun Nizam ada share bahan checkpoint, jadi boleh masukkan dekat sini. Macam tadi Kak Yan pun ada share bersegamat, kita boleh masukkan. Okay, ni untuk. Okay, lepas tu sebenarnya kita juga boleh membina folder. Okay, kat sini bila tekan setting boleh folder. Okay, folder kat sini saya ada 9 folder. Untuk folder untuk setiap kali kita cuma boleh ada maksimum 10 sahaja folder. Okay, sekarang saya dah ada 9 jadi saya cuma boleh buat 1 sahaja. Okay, katakan kalau nak bina folder kita buat kat sini. Kita create new folder. Saya nak folder checkpoint. Okay, saya create. Lepas tu masukkan. Kalau kita ada nak sesiapa masuk dalam chat, kita masukkan nanti. Okay, siapa yang kita nak, kita letakkan saja, kita pilih sahaja. Okay, saya tak nak simpan, so cancel saja. Okay, lagi yang kita boleh buat dengan Telegram ialah kita boleh menukarkan image kepada teks.
Okay, bagaimana nak menukarkan image kepada teks? Kita tekan OCR. Okay, kita akan dapat image to text. Dekat sini, sebenarnya saya dah buat. Okay, saya hantar gambar ni dan dia akan automatik tukar kepada tulisan seperti ini. Okay, saya cuba lagi sebab semalam saya cuba buat tapi tak boleh sebab dia ada limit. Maksudnya dalam satu hari dia ada limit kan berapa banyak yang kita boleh tukar. Jadi yang ni saya kena cuba dulu boleh atau tak. Kita cuba ambil gambar saya sekejap. Okay, katakan saya ambil gambar ni. Saya masukkan semula dalam saya punya OCR tadi. Cuba masukkan. Dia dapat tukar tak? Kalau tak boleh maksudnya saya punya maksimum tapi saya rasa cikgu dapat tukar. Okay, sebenarnya dah cukup 24 jam rasanya. Okay, jadi rasanya kalau cikgu nak cuba bolehlah cuba. Cikgu masukkan dan cikgu tukarkan dalam cikgu punya sendiri. Okay, kita cuba satu lagi kalau boleh. Sebenarnya macam ni membantu memudahkan kita. Sebab kadang soalan tu dalam Rajah kita nak tarik semula ambil masa jadi kita boleh gunakan benda ni. Okay, rasa tak perlu tukar lagi. Okay, jika Rajah seperti ni bila yang ada gambar lain akan jadi seperti ini saja. Dia ambil yang tulisan sahaja untuk ditukarkan. Okay, seterusnya kita belajar benda lain. Okay, sekarang kita cuba macam mana kita nak schedule message. Okay, saya rasa semua pun dah biasa buat benda ni, cuma saya berikan sedikit lah penjelasan. Katakan kita nak mengucapkan contohnya happy birthday kepada kawan kita tapi kita takkan dah nak menunggu sampai pukul 12:30 malam. Jadi kita type siap-siap. Lepas tu tekan ni, right click, tekan schedule message. Jadi kita boleh pilih bila kita nak sampaikan. Katakan kita nak pukul 12:30 malam. So kita schedule. Jadi message ni akan kita gunakan masa ni. Jadi message ni tak akan nampak. Walaupun saya telah hantar dekat sini tadi, tapi dia akan keluar pukul 23.59 malam nanti. Ibu Anya boleh ulang sekali? Okey, boleh. Okey, katakan kita nak katakan kita nak letak, saya letak KBB Okey, kita tarik dulu apa yang kita nak. Lepas tu tekan simbol send ni, tekan right click. Okey, right click. Lepas tu pilih schedule message. Kita akan keluar masa. Katakan kita tak nak hari ni, kita nak esok pun tak apa. Katakan kita nak 17 hari bulan. Dan kita nak hantar masa ni pun boleh. Lepas tu kita letak schedule. Okay. Katakan kita dah tak nak, katakan kita rasa macam lama sangat tadi, kita boleh ubah. Jadi buka semula di sini tadi. Tekan message yang kita dah schedule tadi. Dekat sini kita tekan reschedule. Okay, kita tukar. Tadi kan pukul 23.59, sekarang dah jadi 0.09. Ni terpulang pada kita nak tukar kepada apa. Katakan saya nak masa ni, reschedule. Jadi message tu akan berubah masa. Okay, ada soalan? Boleh kacau orang nak
boleh kata orang malam pukul 12 tentang message. Ya, betul. Ataupun kalau nak kejut orang pagi-pagi, mungkin kita sendiri tak bangun tapi kita nak kejut orang, jadi kita letak pukul 6 pagi ke macam tu. Atau nak share things lah, kalau kita dapat dah lambat sangat and then kita rasa tak nak kacau cikgu-cikgu ke sekolah ke, jadi schedule lah tomorrow pukul 8 pagi. Ya, betul. Tu antara kegunaan dia lah. Jadi memang sangat sesuai benda ni. So, kadang kita tengah malam pun dapat message kan. Saya sangat yakin semua SSC pun macam tu dapat message tengah malam tapi kadang kita tak share tengah malam juga. Jadi kita tunggu pagi esok ataupun kalau kita takut lupa kita terus buat tapi kita schedule untuk pukul katakan 8 pagi. Jadi nampak lebih proper. Kita nak cuba satu lagi. Okay, quiz board. Okay, siapa yang pernah cuba? Pernah? Pernah. Okay, pernah so rasanya. Yang lain pernah tak? Sedang cuba. Tunjuk. Boleh tunjukkan Kita buat satu contoh lah ya. Macam ni saya dah buat soalan. Sebenarnya ini pun sangat bagus sebab bila kita buat ni kita akan terus dapat analisis apa yang kita buat. Okay, kita cuba buat soalan sekejap Okay, kita buat. Nah, yang ni start quiz ni dulu tapi saya nak buat yang baru. Okay, saya type, katakan saya nak quiz. Bila kita tekan apa-apa je, dia akan keluar macam ni. Jadi dekat sini kita boleh pilih create new quiz, view my quizzes ataupun language. Katakan kita nak bahasa lain pun boleh. Tapi saya nak bahasa Inggeris tak apalah. So kita teruskan dengan create new quiz. Okay, kat sini saya boleh tuliskan lagi ataupun kita nak buat penerangan dan sebagainya. Kalau kita nak guna yang sama pun tak ada masalah. Okay, dekat sini kalau katakan kita nak beri description, maksudnya arahan kepada kita punya soalan, boleh. Kalau kita tak nak, just tekan skip. Okay, kat sini kita boleh create question. Okay, kita boleh buatlah soalan dekat sini. Okay, katakan soalannya, okay, saya bagi soalan senang-senang lah. Kita tambah dulu. Okay, saya sudah makan tengah hari. Okay, jadi jawapan kita letak kat sini. Kita boleh letak, okay, katakan sudah. So add an option, kita boleh letak lain. Belum. Okay, boleh tambah lagi, katakan diet, tak nak makan. Okay, ni terpulang ni terpulang pada cikgu. Ataupun sengaja tak nak makan sebab katakan puasa. Okay, bila dah sudah, kita boleh create dekat sini. Okay, kita boleh jawapan dulu, saya terlupa. Okay, katakan saya nak jawapan dia ialah sudah. Okay, create dulu. Okay, dah siap, kita tekan done. Okay, lepas ni kalau kita nak berapa lama untuk murid kita menjawab, kita boleh pilih, katakan soalan tu susah, katakan soalan matematik yang memerlukan pengiraan, pendarapan, mungkin boleh pilih sehingga 5 minit. Tapi kalau macam soalan sekat tadi kita boleh pilih setakat 10 saat sahaja. Okay, kalau nak shuffle ni maksudnya kalau kita ulang-ulang jawapan dia akan bertukar-tukar. Macam contohnya daripada kalau jawapan A tadi ialah belum, mungkin akan bertukar jadi kepada jawapan B, C dan sebagainya. Jadi murid tak boleh agak jawapan. Kita saya tekan ni. Okay, jadi kat sini kalau kita nak terus start this quiz boleh terus start ataupun share dalam grup Sahan. Kita boleh edit soalan, boleh edit tajuk, boleh edit penerangan kita, boleh edit timer yang kita set. Macam tadi kita ambil 10 saat. Kita boleh letak kepada mungkin jadikan 4 minit dan sebagainya. Dan ni pun kita boleh edit shuffle setting. Okay, katakan saya nak edit soalan. Okay, saya nak edit, saya nak tambah soalan lain. Taklah apa-apa soalan. Okay, sebab
20. Okey, jangan lupa kita pilih jawapan. Jawapannya ialah 12 dan kita create. Okay, kat sini pun ada macam-macam yang kita pilih dekat sini. Kalau katakan kita nak buat, boleh. Kalau tak nak, tak apa. Dan kalau katakan dah siap, kita back to quiz. Okay, sekarang kita boleh share. Okay, katakan saya nak share soalan ni. Okay, saya nak masukkan dalam grup kita. Okay, ni sebab tadi saya buat tajuk PLC, so kita pilih dekat sini PLC. Okay, so sekarang saya harap masing-masing boleh cuba. Okay, tekan start this quiz. Okay, boleh try tak cikgu-cikgu? Boleh. Okay, cuba jawab. Kita nak tengok. Sebab kita nak tengok analisanya nanti macam mana. Cikgu Ayah, Ya? analisa hanya boleh dilihat oleh pencipta soalan kan? Ya. Jawapan katakan saya jawab belum. Okay, jawapan yang salah dia akan keluar dekat sini. Jadi macam ni bila dia yang jawab sini dia akan keluar. Jadi kita dapat lihat siapa yang jawab dengan betul, siapa yang dia jawab dengan salah, dan ini sebenarnya merupakan salah satu penilaian. Maksudnya kita boleh dapat feedback yang paling cepat untuk latihan yang kita berikan kepada murid kita. Okey, sekarang kita ada banyak masa lagi. Saya harap cikgu-cikgu cuba buat kuis sendiri. Okey, cuba kita buat kuis. Okey, saya nak sekurang-kurangnya masing-masing sumbangkan 2 soalan. Okey, saya beri 5 minit. Nilai analisa yang saya dah dapat. Okey, boleh 5 minit? Boleh tahu siapa yang salah tak? Kita nak detect. Kat sini kita view result Ini saya yang jawab. Yang lain jawab tak tadi? Sebab saya tak dapat ni. Yang ni saya tengok yang ni ada jawapan tak? Tak dapat. Sebab tak dapat kat sini siapa yang buat jawapan yang salah. Buat dekat sini. Okey, semua cikgu masih dengar saya ke? Ada. Ada. Okey. Siapa yang dah buat soalan? Kita cuba soalan kawan-kawan pula.
Okay, kita dah ada satu dekat sini. Dah ada dua. Okay, masing-masing kita cuba jawab soalan kawan-kawan kita. Kita cuba jawab Nisa punya dulu. Dah sudah ada vaksin? Okay, dekat sini. Okay, cuba soalan Bibi. Kawan-kawan yang lain pun tolong jawab soalan. Macam ni untuk soalan Cikgu Nisa. Dah berapa ramai yang jangan respon ni Nisa? Nisa. Jap, tak nampak. Sepatutnya dia terus keluar kat situ tau. Siapa yang jawab? Itulah takut internet dah mula perlahan dari sebab ni nak try soalan. Kan banyak kali. Soalan Bibi pun tak boleh masuk. Soalan siapa? Nak try yang soalan Bibi pun tak boleh Kena masuk. unclick animos. Apa? Tu. Kat mana? Sekejap. Apa dia tadi? Dah nampak dah. Dah nampak dah. Sana ke tak keluar Dah nampak nama kan? Senarai nama. Boleh nampak kan siapa yang vote tu kan? Ya, sekarang dah boleh nampak dah. Tuan punya soalan pun kena jawab kan baru kita boleh nampak answer orang lain. Kena cuba dulu. Dekat sini kita boleh tengok result walaupun kuis tu orang lain yang buat. Siapa bagi soalan susah ni? Satu per satu darab 12 darab 12. Oh, dia ada 1/1. Ingat 12 kali 12 macam tak ada jawapan. Macam mana soalan? Tengok ni, Hairunisa dia dapat jawab dalam 3.6 second. Jadi kalau macam ni murid seronok tak kalau buat dalam kelas? Kita penuhkan masa kita dengan buat kuis.
Okay, rasa kita boleh tinggalkan kita punya Telegram. Kita masuk kepada kita punya ni. Okay, saya dah stop sharing. So, boleh tak kita buka kepada soalan ataupun mungkin ada sesuatu yang rakan-rakan hendak kongsikan berkenaan dengan digital tools ini? Nak tanya Kak Siti, tadi saya termiss bahagian Socrative tu. Ya. Dia kan kalau kita buka apps tu, dia ada dua kan, satu Socrative student, satu Socrative teacher. Ya, betul. Kita pilih yang teacher lah Ya, betul. Cuma bila kita dah nak share, bila kita launch quiz tu, kita minta budak buka kepada Socrative student. Okay. Dan kita dah bagikan nombor kita tu lah pada dia, jadi dia boleh masukkan room tu. Nombor room tu kita kena catat kat awal. Okay. Okay, ada lain yang nak tambah apa-apa? Sebenarnya saya pun terus terang, saya pun baru jumpa first time semua benda-benda ni masa kursus Rexham. Saya tengok macam menarik tapi memang perlukan masa yang lebih untuk explore. So kita tak biasa gunakan, tapi saya rasa ia memang sesuatu yang wajar untuk kita kongsikan pada cikgu-cikgu kita. Okey, rakan-rakan ada nak tambah? Cikgu Samadi? Tambah apa tak ada. Apa ni sebab ada 3 GM serentak Ya, kena standby jawab checkpoint. Lepas tu yang daripada PPD kan, checkpoint tu dia orang ada tadi sampai setting tu pun dia bila salah setting budak tak boleh buka. Kan, jadi kita kena bantulah. Macam-macam kena standby je tu. Sabar je lah. Okey, kita nak teruskan atau mungkin kita nak berhenti. Okey, Puan Ungku boleh ke kalau kita berhenti sekarang? Boleh lah. Boleh. Boleh lah. Cikgu Ayah. Ya. Kita ambil gambar. Boleh minta kawan buka video. Ya, boleh juga ambil gambar. Ni dokumentasi. Cikgu Ayah boleh tak share screen paparan pertama? Tajuk tu. Paparan pertama. Okey, sekejap Nanti gambar kita biar ada content. Alah Bi, tak ada kamera lah Bi. Alamak. Pakai komputer yang tak ada kamera ni. Yang ni pakai semua. Sayang, tak dapat jumpa. Tak ada kamera, lukis je cikgu. Okey, sekejap Nak full screen ke nak macam ni je? Full screen. Okey. Okay. Tapi bila ada ni tak nampak screen nampak sikit je. Nampak sikit Ambil next lah. Next buat 2-3 tu lah. Nanti boleh bola. So yang ni dah belum dah ambil gambar yang ni. Dia memang tak ramai Dia tak ramai boleh masuk Ya. Kalau share tak boleh. Tak boleh tukar tiles tu Lisa. Change layout. Kejap pun tak boleh Dia try. Benar tak boleh Okay, sekejap one more nanti Ayah turunkan share. Okay, stop share Ayah. Stop share. Sekarang ni nampak ramai-ramai yang handsome dan cantik ya. Okay. Jadi, yang first serious jangan senyum. Serious tak boleh nak senyum juga. Ya, okay, sekejap Kamu saya tengok Telegram.
Okey, yang kedua. Yang kedua tu comel star. Comel star, ambil gambar. Okey, terima kasih semua. Okey, terima kasih. Kalau ada kekurangan dalam pembentangan saya harap minta dimaafkan. Cuma saya harap perkongsian ini dapat memberikan manfaat sedikit sebanyak pada kita semua. Okey, dan so kita jumpa lagi semula esok pagi 8.30. Esok belajar apa? Esok belajar apa? Esok kita belajar mengenai pentaksiran alternatif. Nak Okey, tanya tajuk yang berat sikit. Kehadiran hari ni kat mana ya? Tadi ada dah Ada share. dalam grup. Ada dalam grup. Ada dalam grup share dekat chat kat sini boleh tak? Chat pun ada juga tadi.